Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah petang tadi berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Maida Toru. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 71.3%, manakala 101 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Manakala 60.9% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awam Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut memaklumkan satu kes COVID-19 meninggal dunia di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sebanyak 399 kes baru telah dilaporkan, iaitu 394 kes hasil ujian ART dan 5 kes adalah hasil dari 269 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 151,560 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif. Manakala 3 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 226 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 148,610 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,726 kes. Iaitu 12 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,714 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sementara itu, Menteri Kesihatan menyarankan pekerja yang mengalami simptom seperti flu tetapi ujian ART negatif masih perlu mengasingkan diri. Bagi mereka yang mengalami simptom flu, batuk, selesma, demam walaupun negatif, perlu mengasingkan diri di rumah dan mengulangi ART serta disarankan untuk berjumpa doktor untuk memastikan tidak ada masalah lain dan mengambil cuti sakit. Acara Brunei Mid-Year Conference and Exhibition MYCE Minggu Teknologi Digital pada tahun ini dijenamakan dengan tema ke arah perubahan dengan norma baharu, selaras dengan gagasan yang digariskan dalam Pelan Induk Digital 2025 negara Brunei Darussalam. MYCE 2022 Minggu Teknologi Digital berlangsung sehingga 11 Jun ini bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pelancaran Minggu Teknologi Digital yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Infocom Federation Brunei IFB dan Universiti Teknologi Brunei UTB berlangsung pagi tadi. Majlis pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Pangeran Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Datu Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 40 buah agensi dari sektor kerajaan dan swasta mempamerkan inisiatif dan produk-produk yang mendukung transformasi digital. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi melancarkan laman web Brunei Computer Emergency Response Team yang bertujuan memberikan akses maklumat kepada orang ramai mengenai isu-isu keselamatan siber secara dalam talian melalui media sosial, cyberbullying, online predators serta keselamatan siber bagi golongan kanak-kanak.
Pemilihan tema ini bertepatan dan bersesuaian dengan keadaan sejak pandemik COVID-19, di mana teknologi digital terus dipertingkatkan lagi dari segi penggunaannya dan kini diadaptasi oleh masyarakat awam sebagai kebiasaan baharu, yakni new normal bagi kelangsungan kehidupan yang serba mencabar. Sementara itu, pada sebelah petang, Minggu Teknologi Digital diteruskan dengan sesi persidangan yang bertajuk Laluan ke arah ekosistem digital yang mengetengahkan stakeholder dari sektor kerajaan, industri dan fasilitator. Para panel persidangan terdiri daripada Awang Muhammad Nazri bin Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jas Abdul Rahman, Pengarah Eko Bumi Arkitek, dan Pengiran Sarimah binti Pengiran Haji Abdul Latif, Pengerusi Info Confederation Brunei. Para panel antara lain membincangkan mengenai platform ekonomi digital di negara ini. Forum juga mengongsikan bagaimana semua pihak dapat menyumbang peranan penting ke arah negara digital yang mampan. Mengenalkan budaya dan kesenian warisan negara Brunei Darussalam sekaligus pendedahan awal mengenai seni dan reka bentuk digital antara tujuan utama bengkel bersempena dengan Brunei Mid-Year Conference and Exhibition 2022 MYCE 2022 diadakan. Bengkel petang tadi dianjurkan oleh Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bengkel bertajuk Digital to Fabric sebagai landasan bagi para peserta untuk membincangkan serta mengumpulkan beberapa teknik untuk meningkatkan kreativiti dan kemahiran mereka dalam ilustrasi digital. Antara pengisian bengkel ialah mengenai tata cara pemilihan tajuk kain iaitu berbentuk flora atau motif serta membentuk kaedah melukis dan mewarna. Seramai 30 orang terdiri daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi di negara ini dan orang awam menghadiri bengkel berkenaan. Keluarga yang menjalankan semua hukum fiqh Islam akan mendapat status sakinah, mawaddah dan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Status keluarga tersebut dapat dicapai bukan sahaja dengan ilmu semata-mata, namun perlu ada konsep belajar tidak kira sebelum atau selepas mendirikan rumah tangga. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Pihak Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan ketika membentangkan kertas perdana pada Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2022, Muafiq 2022 pagi tadi. Yang Berhormat seterusnya menekankan hukum-hukum agama Islam wajib dipegang untuk diamalkan di dalam kehidupan berkeluarga. Pintu untuk belajar jangan sekali-kali ditutup, tetapi biar ia terus terbuka, terus dibuka. Kerana banyak perkara yang perlu dipelajari atau diketahui sekurang-kurangnya untuk kita menghalusi atau mempertingkatkan lagi pengetahuan yang sudah sedia ada. Ini penting, sangat penting, kerana banyak perkara yang kita anggap kecil dan mudah, tetapi kadang-kadang ia bukan kecil dan mudah. Muafiq 22 diteruskan dengan pembentangan kertas-kertas utama secara dalam talian yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur bin Sapir, Timbalan Dekan HEPA, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia dengan tajuk Pendekatan Kaunseling Syar'i untuk Keharmonian Rumah Tangga. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara, Pengasuh Pesantren Tahfiz Al-Quran Az-Zahra Riau Indonesia, membentangkan tajuk Pendidikan Ugama dalam Keluarga. Muktamar yang bertema Pendidikan Ugama Teras Keluarga Bahagia Lagi Sempurna. Untuk memperkasa pendidikan kekeluargaan Islam dalam kalangan umat Islam masa kini dan seterusnya mengenal pasti isu-isu dan cabaran dalam kehidupan berkeluarga dan jalan penyelesaiannya, dan juga
Tujuannya ialah untuk mendedahkan kepentingan nilai-nilai keagamaan. Pantun, kraftangan, seni persembahan dan acara-acara tradisi dihuraikan semasa siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu. Ikuti perinciannya seketika nanti. Seramai 231 penerima terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kehormatan sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian pingat-pingat kehormatan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 119 orang penerima menerima pingat indah kerja baik dan 143 orang penerima menerima pingat kerja lama. Majlis berlangsung petang tadi di kem latihan program khidmat bakti negara daerah Temburong. Aspek budaya dengan tajuk kerjasama pelbagai hala masa hadapan bagi warisan budaya tak ketara kebangsaan dikupas semasa siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa. Antara yang dihuraikan dalam pembentangan kali ini ialah warisan budaya tak ketara seperti pantun kraftangan, seni persembahan dan acara-acara tradisi yang merupakan warisan yang terpelihara serta kesukaran penjagaan warisan budaya tak ketara yang diamalkan sejak zaman dahulu oleh pelbagai negara yang mengamalkan budaya yang serupa. Siri pembentangan kali ke-19 ini menampilkan pemakalah dari Brunei iaitu Awang Haji Muhammad Abdul bin Haji Awang Damit, pemangku pengarah bahagian kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kongres secara maya ini antaranya disertai Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, pemangku timbalan pengarah DBP. Penyelenggaraannya didukung bersama Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Majlis Belia Brunei Astrawani Brunei dan Kumpulan Putra Seni. Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf dan Dayang Nur Hazimah binti Abdullah Luas masing-masing menjuarai bagi kategori muratal Al-Quran lelaki dan perempuan semasa musabakah muratal Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat lazim beserta pemahamannya bagi mu'alaf senegara peringkat daerah Tutong. Manakala Awang Muhammad Fazil Ihsan bin Abdul Alian dan Dayang Nur Ifah Syazwanah binti Abdul Rahman menjuarai bagi kategori menghafaz ayat-ayat lazim lelaki dan perempuan. Juara bagi setiap kategori akan mewakili daerah Tutong ke musabakah peringkat negara yang akan diadakan kemudian. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Agama Daerah Tutong. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pekan Tutong, Kampung Seram Bangun. 200 pohon pokok ditanam di kawasan hutan simpanan Berakas. Inisiatif tersebut selaras dengan sasaran negara dalam merealisasikan strategi 2 iaitu liputan hutan dan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam di mana Brunei Darussalam berhasrat untuk menanam sebanyak 500,000 pohon pokok baharu menjelang 2035. Kegiatan di bawah program latihan penyelaras kesiapsiagaan bencana bersama sokongan daripada Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dianjurkan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Antara pohon pokok yang ditanam, pokok keruing sindur, mang, resak durian dan meranti langgai. Acara seumpamanya diadakan sebagai inisiatif yang mendukung komitmen kementerian kepada protokol hijau dan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Antara inisiatif yang
dilaksanakan di bawah Pusat Pengurusan Bencana ini ialah mengendalikan latihan program Disaster Preparedness Coordinator, di mana individu-individu yang dipilih akan dilatih yang berpotensi untuk menolong kerajaan bertindak dalam pengurusan bencana sebelum, selepas dan semasa kejadian bencana. Ciri Buy Now telah ditambah di dalam perkhidmatan nomborku Jabatan Pengangkutan Darat JPD sebagai salah satu inisiatif penambahbaikan kepada perkhidmatan laman info yang memaparkan senarai bilangan pendaftaran kenderaan yang boleh dipohonkan melalui tawaran terbuka. Dalam usaha untuk meningkatkan lagi perkhidmatan nomborku, JPD telah memperkenalkan ciri Buy Now yang membolehkan orang ramai untuk membeli dan memiliki nombor bilangan pendaftaran kenderaan yang dipilih secara langsung melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn/nomborku. Penender yang berjaya akan menerima resit berbentuk digital melalui email sebagai pengesahan pembelian tanpa perlu berurusan di kaunter JPD. Beberapa warga tempatan dan warga asing ditahan semasa gerakan operasi yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Mereka didapati terlibat dalam penjualan barang-barang tegahan kastam. Hasil gerakan operasi pada 31 hari bulan Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Kampung Anggrek Desa, 6 warga asing tersebut ditahan setelah memiliki 4 karton, 15 paket dan 62 batang rokok pelbagai jenis serta wang tunai sebanyak RM536 dipercayai hasil dari penjualan barang-barang tegahan kastam. Pada 2 Jun di sebuah rumah di kawasan Seram Bangun, daerah Tutong, 2 penduduk tetap ditahan dan JKED telah merampas 18 karton, 28 paket dan 12 batang rokok pelbagai jenis. Turut dirampas 2 unit vape dan 2 botol jus perisa vape, manakala operasi yang dijalankan ke atas sebuah rumah di kawasan Kampung Sengkarai, daerah Tutong, 2 warga tempatan ditahan kerana memiliki 4 paket rokok, 11 botol minuman keras pelbagai jenis, bunga api dan mercun. Sementara pada 4 hari bulan Jun 2022, melalui operasi sekatan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan di kawasan Rancangan Perumahan Negara di Kampung Penaga daerah Belait, 14 orang warga tempatan, seorang penduduk tetap dan seorang warga negara asing ditahan kerana memiliki 3 karton, 7 paket dan 94 batang rokok pelbagai jenis, 11 unit vape dan 4 botol perisa jus vape pelbagai jenis. Seorang pekerja asing telah dilaporkan lari dari majikan. Perawati warga negara Indonesia berusia 28 tahun memegang pasport bilangan C8447986. Maklumat mengenainya boleh melayari laman sesawang pasukan polis di Raja Brunei atau menghubungi Balai Polis Sengkurong melalui telefon 266-1334 dan talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan.